Jadi di sini kalau kitab ni dia ceritakan gambaran-gambaran para nabi, doa yang tertangguh, lalu sabar dan sebagainya. Subhanallah. Okey, sekarang pukul berapa ya? Oh, dah nak habis dah. Boleh ke? Bukan boleh. Boleh tanya soalan. Kalau ada nak tanya soalan. Mungkin nak tanya Ustazah, doa ni macam mana, untuk ni macam mana. Tuan-tuan ada nak tanya soalan? Tak ada eh? Tak ada doa tak ada doa pula dah. Tak ada soalan ya. Kalau begitu saya tutup dengan, betul kan kena tutup dah kan? 1.50 kena berhenti. Sekarang dah 1.50 ya. Betul tak ni 1.50? Betul. Okey. Antaranya carilah kita waktu-waktu mustajab doa memang banyak. Saya sebenarnya senaraikan waktu mustajab doa tu memang banyak. Lebih daripada 10 yang kita dengar hari Jumaat, waktu antara azan dan iqamah, waktu hujan, sebab ketika itu Allah menurunkan rahmatnya. Ketika pintu rahmat terbuka, maka berdoalah kepada Allah apa hajat kita. Banyak lagi lah waktu-waktu yang mustajab dalam berdoa. Kalau kita tengok di antara amalan para ulama, contohnya sekejap ya. Subhanallah. Okey. Terdapat kisah-kisah hebat yang kita boleh jadikan teladan. Antaranya Imam Abu Bakar As-Suyuti menceritakan, semasa aku mengerjakan haji, aku meminum air zam-zam untuk beberapa perkara. Maksudnya ketika kita minum air, kita tahu air ni Masya Allah, ciptaan Allah yang sangat hebat. Tak ada teknologi yang boleh ciptakan air. Kita pun diciptakan daripada air. Bumi ini 70% air, badan kita pun 70% air, darah tu lah. Otak kita, tulang kita pun ada air dan berapa peratus. Subhanallah. Dan air adalah sumber kehidupan, dan kita pun dari segala kehidupan di dunia ini adalah daripada air. Lalu ulama ini, Abu Bakar As-Suyuti ni, dia berdoa, ya Allah, untuk beberapa perkara, antaranya supaya aku dapat mencapai taraf Syekh Sirajuddin Al-Bukhini dalam fiqh. Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu minum air zam-zam dengan harapan menjadi seorang ulama yang paling alim, dan ternyata ianya terjadi. Maksudnya di antara amalan orang alim, bila dia nak minum air, dia pasang niat ataupun dia berdoa. Jadi itu juga amalan kita, dan kita tahu air ni kalau kajian dah dia merakam apa yang kita baca. Bahkan gelombang yang dikeluarkan tu dia dah beri efek dah kepada air tersebut. Sebab itu kita ada doa minum air. Ada doa minum air zam-zam kan? Macam mana doa dia? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa tijaratan lan tabur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tapi doa ini bukan minum air zam-zam saja. Kita amalkanlah supaya setiap kali kita nak minum air. Maksud dia, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, kurniakanlah aku ilmu yang bermanfaat. Cari je dalam internet doa minum air, doa minum air zam-zam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an, rizki yang luas, wa shifaan min kulli da'in, dan kesembuhan daripada segala penyakit. Penyakit zahir, penyakit batin, Masya Allah. Wa tijaratan lan tabur, dan perniagaan yang tidak akan merugikan. Perniagaan ni bukan dengan perniagaan duit, jual barang tu saja. Perniagaan kita dengan Allah. Supaya sedekah itu kan perniagaan kita dengan Allah, yang keuntungannya kita akan dapat di akhirat. Tapi ramai mana orang yang bersedekah, rupanya di akhirat kelak tak ada langsung pahala sedekah. Rugi, perniagaan dia sangat rugi. Bahkan muflis. Sebab apa? Ada riak, ada takabur, ada mengungkit dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Jadi bila kita nak doa, nak bagi air pada anak, bancu susu ke, apa-apa ke kan. Jadi kita terus niat, ya Allah, jadikanlah, sambil-sambil sebelum minum air kita berdoa. Rupanya itu adalah satu perbuatan para alim ulama'. Jadi antara syarat-syarat ketika kita berdoa ikhlas, semata-mata minta kerana Allah, tanpa sedikit pun ragu bahawasanya Allah mampu, Allah berkuasa untuk memakbulkan apapun permintaan kita, selagi mana permintaan kita itu tidak bersalahan lah, logik. Yang kedua, merendahkan hati ketika berdoa. Yang ketiga, menyembunyikan doa. Yang keempat, memastikan makan minum pakaian daripada sumber yang
halal. Maksudnya antara adab kita berdoa dalam bersunyi-sunyian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan perkongsian pada tengah hari ini dapat manfaat para ibu, para bapa, muslimin muslimat sekalian berkenaan dengan tajuk kita hari ini, doa senjata mukmin. Insya-Allah. Memang betul-betul senjata kita, sebab kita boleh gunakan dia bila-bila masa, di mana-mana jua. Anytime. Senjata yang paling ampuh. Ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu adalah senjata orang mukmin. Sebab kenapa disebutkan senjata orang mukmin? Sebab ia menggunakan ataupun meminta dengan yang paling hebat, iaitu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hari ini ramai manusia meminta-minta dengan manusia. Meminta-minta, merayu-rayu dengan pasangannya, dengan anak-anak bila nak sesuatu, contoh dengan bos, dengan kawan-kawan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang sebenar, yang pergantungannya penuh dengan Allah, yakin dengan Allah, disusuli dengan usaha, insya-Allah. Sekian, saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.